Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati para kanan, staf-staf muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Bersyukur kita pada pagi Jumaat yang mulia ini kerana dapat bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Syuhada bin Mahmud Al-Hafiz yang akan menyampaikan ceramah agama pada pagi ini. Semoga majlis ilmu ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, InsyaAllah. Sebelum itu kita buka majlis kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ini pada Al-Fadil Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kama ballaghtana Rajaba wa Sya'bana faballighna Ramadan wa ba'd. Sahabat saya, tuan pengacara majlis yang begitu bersemangat, walaupun orang tak berapa ada, dia semangat juga macam biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah ya. Pagi ini kita berhimpun dalam bilik yang penuh keberkatan ini dalam rangka untuk kita menyambung sedikit lagi lah perbincangan kita tentang teknik pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan ni, kita ni sebagai umat Nabi, kita nak kenal Nabi, nak cinta Nabi ni bukan bermusim, tetapi sepanjang masa lah kan. Dan apa juga keadaan kita, apa juga perbuatan kita, kalau boleh janganlah lari daripada apa yang Nabi SAW anjurkan. Ya, dan lebih-lebih lagi kita yang menghampiri sangat dengan gerbang Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi kita tak boleh lagi lah apa yang Nabi SAW anjurkan, apa yang Nabi ajar kepada kita semua, tuan, kita boleh praktikkan. Sunnah Nabi ni dia relevan dan sangat sesuai sepanjang masa, bila-bila masa. Sunnah Nabi, tuan-tuan, SAW kita boleh buat pada apa keadaan pun. Setiap orang, bos boleh buat, staf boleh buat, ustaz boleh buat, makmum boleh buat, imam, semua orang boleh buat. Jadi insya-Allah ya, mudah-mudahan apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini akan, walaupun dalam perbincangan yang santai, yang ringkas, tapi adalah manfaat untuk kita semua insya-Allah. Baik tuan-tuan, 2 minggu lepas kita dah mula pengajian selepas kita bercuti lama hampir beberapa purnama. Ya, kita bincang bahawa dulu ada hadis yang menekankan bahawa Nabi SAW ni seorang yang sangat menitik beratkan kepada kesamarataan. Dan Nabi memberikan tumpuan kepada semua golongan pendengar. Itu kita dah bincang dulu lah kan. Dan saya juga dah simpulkan sedikit bahawa Nabi ni memang pakar psikologi lah. Ya, soalan-soalan yang dikemukakan oleh banyak pihak itu dijawab menurut kesesuaian kepada pihak yang bertanya. Itu kita dah bincang dulu. Hari ini insya-Allah kita cuba ambil satu lagi teknik yang kelima, saya kira. Betul ke tuan-tuan? Sampai cepet pun nak khatam kan. Yang keempat yang keempat kita nak baca beberapa hadis Nabi SAW meraihkan perbezaan pelajar ketika mengajar. Ni saya sebut sikit dulu kan. Ada beberapa hadis kita dah baca dulu kan. Ke belum masuk lagi yang tu?
Rasul macam sudah ya. Belum Okey, baik. Dulu saya pinjam kitab ni tu yang lupa tu. Okey, hari ni kita tengok tuan-tuan, antara pendidikan Nabi SAW yang boleh kita kongsi, yang boleh kita ambil contohi ialah meraihkan perbezaan pelajar ketika mengajar. Tuan-tuan sebab kita kena raihkan, sebab kadang-kadang ada orang yang tak sampai apa yang kita nak sampai, orang tak boleh terima ataupun orang tak boleh memahami apa yang cuba kita sampaikan kalau kita tidak pandai meraihkan suasana dan keadaan. Ini yang Nabi SAW ajar tuan. Kalau boleh kita tengok hadis yang pertama tu kan, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Muadz radhifuhu ala rahal qala ya Muadz ibn Jabal qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Hingga diulang 3 kali ya. Kemudian Nabi berkata, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi illa harramahu Allah 'ala an-nar. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihi an-nas fayastabshiru? Qala idhan yattakilu, wa akhbara biha Muadz 'inda mautihi ta'assuma. Okey, baik. Tuan-tuan tengok hadis itu. Dia cerita satu hari Nabi SAW naik kenderaan dengan seorang sahabat yang bernama Sayyidina Muaz bin Jabal. Jadi tak ada masalah lah kita naik motor berdua, naik kereta berompek. Jadi kalau dulu kita sebut kuda, himar, unta kan. Nabi pernah berkenderaan dan di belakang Nabi tu ada sahabat. Dalam kes ini, hadis ini, sahabat tersebut ialah Sayyidina Muaz bin Jabal. Saya ingat ada satu orang tanya hukum, soalan ni famous lah pada Ustaz Azhar Idrus. Boleh tak tunang dia duduk naik motor sekali dengan tunang dia? Tunang belum kahwin lagi dah, baru berkenal-kenalan, boleh jawapan dia. Hukum dia harus dengan syarat pak motor duduk tengah-tengah. Faham jadi boleh. Kalau kata nak naik satu kenderaan, naik motor dengan tunang, hukum dia harus, tapi syarat dia pak motor duduk di tengah-tengah. Jadi tak adalah pun nak peluk-peluk dia, peluk pak motor lah kan, peluk bapak dia sendirilah, bukan peluk tunang dia. Tu tuan-tuan Baik. Kembali tuan-tuan hadis ini, Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Okey, dalam ketika mereka berkenderaan, ya, Nabi panggil, wahai Muaz. Ni sambil-sambil berjalan naik motor, naik unta ni. Wahai Muaz. Kata Sayyidina Muaz, segala suruhanmu akan kuturuti ya Rasulullah. Kita tuan-tuan tengok hadis tadi tu, labbaika. Labbaik ini biasa kita akan sebut tuan haji masa haji, kita sebut sebagai kalimah talbiyah kan. Talbiyah. Jadi labbaik. Tuan-tuan yang belum daftar haji ni, daftar cepat-cepat. Ya, jangan nak tunggu duit Kedul SP ke duit pencen selonggok esok boleh daftar. Nanti kalau daftar tuan-tuan masa pencen esok, makna tuan-tuan pergi haji tahun 2098. Ya, tahun 2098. Sekarang ni pun kalau yang daftar hari ni pun dah 2050. Sebab sekarang orang dah ada kesedaran. Jadi tuan-tuan jangan kita tak ada sedar pula kan. Kita kata tak apa dulu, dia tak wajib tu. Bukan, daftar dulu. Sebab cerita haji lah ni, labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Jadi begitu juga Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Nabi panggil dia pun cakap labbaik. Apa dia Nabi? Apa yang Nabi minta? Dalam bahasa Arab tuan, kalimah yang paling lembut ialah perkataan ini, labbaik. Bukan saya, na'am, bala, tak. Dia perkataan yang paling best sekali, yang paling mesra, yang paling adab, yang paling tinggi adabnya ialah perkataan labbaik. Ini jawapan para sahabat ketika dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, labbaik. Tuan-tuan bahkan mungkin saya pernah sebut dulu, kalau ketika solat pun kalau Nabi panggil, sahabat wajib berhenti. Wajib berhenti, terima ya Rasulullah apa. Ada sahabat saya tak ingat nama dia, ketika solat Nabi panggil, dia tak berhentilah, dia selesaikan solat kemudian dia pergi. Nabi panggil saya ke tadi? Sepatutnya kata Nabi SAW, ketika Nabi panggil kena berhenti solat serta-merta. Berbeza dengan kita, ayah panggil anak, suami panggil isteri, ibu panggil anak, itu tak boleh berhenti kalau solat fardu. Baik tuan-tuan, jadi kembali, Nabi panggil wahai Muaz, dia berkata labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Nabi ulang 3 kali. Kemudian tuan-tuan, Nabi jelaskan dalam hadis ini, mana-mana hamba yang menyaksikan dengan ikhlas bahawa tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah Ta'ala, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hamba dan rasulnya, maka Allah Ta'ala akan mengharamkannya daripada api neraka. Faham? Maknanya apa asas kita nak buat ni, mesti ada syahadah. Kita Allah bagi kita satu anugerah yang sangat besar tuan-tuan. Apa dia? Walaupun kita tak adalah kaya bona, walaupun kita tak adalah tinggi bona pangkat kita, walaupun rumah kita tak adalah besar bona, tapi benda yang paling besar Allah bagi kita apa? Nikmat
syahadah, nikmat iman dan nikmat Islam. Yang bukan kita minta, tuan-tuan. Benda ni Allah bagi, tuan-tuan, anugerah yang wajib kita syukuri. Nampak Jadi Nabi kata asas segala perkara mesti mengucap 2 kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebab tuan-tuan kena ingat, kalimah ini nanti akan menjadi peguam bela kepada kita di hari akhirat. Begitu juga apa lagi yang peguam bela kita di akhirat nanti? Quran. Lagi puasa. Ini antara perkara yang akan jadi syafaat kita di yaumul mahsyar kelak kan. Dia akan menjadi pembela kita, peguam bela kita. Jadi sama juga tuan, kita puasa, ada orang puasalah. Ada orang keluar zakat, ada orang yang solat, ada orang yang cukup syarat dia pergi haji, tapi dalam hati dia kata, saya bukanlah percaya benar dengan zakat ni tu, tapi saya bayar ni sebab terpaksa. Dia bayar tapi dia rasa bahawa tak wajib. Dia puasa tuan, tapi dia rasakan puasa tak wajib. Orang ni pun kafir juga, murtad juga kan. Jadi sebab tu syarat dalam segala amalan mesti Islam. Maka Nabi jelaskan kita ni tuan-tuan, orang Islam yang mati, na'udzubillah, yang mati fasik ni. Fasik ni dia telan rasuah dia tolan apa yang boleh dia tolan kan. Dia buat benda maksiat, semayang, ponteng, puasa tak ada, pukul 8 dah lapar, pukul 9 yang perokok tegar dia tak tahan lah. Dia makan tak apa, tapi rokok tak boleh. Kalau tak dapat rokok dia akan mati. Dia kata hidup dia dengan rokok, hidup mati dia dengan rokok kan. Dia tak dapat, akhirnya dia makan tak ada masalah, tapi isap rokok pukul 9 dah tak boleh. Tak tentu arah dah, pening otak dia macam biol lah rasa kan, tuan-tuan. Tak puasa dia sebab rokok tu, tak puasa dia sebab perut dia sentiasa lapar, tuan-tuan sekalian. Orang, tuan-tuan, kita sebut orang fasik ni yang melanggar perintah Allah Ta'ala, tuan. Betul lah. Pagi tadi pun imam baca afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Sama ke orang beriman dengan orang fasik ni? Allah jawab terus, la yastawun, tak sama. Sebab orang beriman Allah bagi tempat yang istimewa kan dalam syurga. Orang yang fasik ni tempat dalam neraka. Okey, cuma tuan-tuan sekalian nak sebut Allah takdirkan seseorang tu masuk neraka kan, dengan kejahatan dia, dengan kefasikannya, dengan kemaksiatan dia, Allah campak dia masuk neraka. Betul tuan, dalam badan kita ni ada satu organ yang dipanggil sebagai ajabuz zanab. Dekat belakang kita tuan, kat tulang belakang kita ni ada satu tulang ajabuz zanab ni. Dia akan Allah jaga dia punya bahan itu tuan. Walaupun seorang mukmin tu setelah dicampakkan ke dalam api neraka kerana dosa dia kan, setelah cukup tempoh pengadilan berapa juta tahun lah dia kena bakar tuan, akhirnya tuan ajabuz zanab tadi tu masih terpelihara dengan kalimah syahadah, orang beriman. Tapi syarat kita mati masih beriman lah, bukan mati protes qada qadar, bukan mati pertikaikan hukum Allah Ta'ala. Apa yang berlaku tuan 2 minggu lepas? 2 minggu lepas Johor, Jabatan Agama Islam Johor cuba melaksanakan hukum hudud, enakmen undang-undang Islam yang ada pada setiap negeri. Dah cuba nak laksanakan. Sebab perempuan yang terlibat dalam menyumbangkan mahram ataupun menyumbangkan suara sumbang mahram, terlibat berzina, maka enakmen undang-undang Islam ada, hudud ada kan, Quran ada. Maka kerajaan Johor cuba buat pelaksanaan hukum sebab wanita yang terlibat itu. Tapi apa yang berlaku di Malaysia ni, sebab terlampau bebas bersuara, ada pula Sisters in Islam, ada beberapa pertubuhan wanita. Ada yang terlibat ke? Bos, kalau ada kita tak boleh ni, tak boleh simpan. Ya, kalau ada yang terlibat nak menyamakan gender, samakan, bukan gender, menyamakan hak kesamarataan. Perempuan mesti dapat apa yang lelaki dapat. Lelaki boleh main bola kat Brazil, perempuan pun nak main bola kat Brazil juga. Betul kan? Lelaki boleh panjat pokok potai, kita pun nak panjat pokok potai juga. Tuan-tuan, bukan benda tu boleh sama semua kan. Ada benda yang Islam kata tak boleh sama. Maka mereka protes. Dia kata apa ni, tak adil Islam ni. Sebab orang pula, jagalah maruah orang, bagilah dia peluang bertaubat. Apa ni jatah agama ni, mana-mana dia je sobat-sobat perempuan. Tuan-tuan nampak tak? Ini menandakan ceteknya, dangkalnya, jahilnya kita dalam ilmu-ilmu agama. Ketika dia buat maksiat tu, dia fikir tak maruah dia. Ketika dia terlanjur melakukan kesalahan maksiat tu, dia fikir tak maruah keluarga dia ke dia tak fikir pun, dia buat je maksiat. Maka Islam dia ada langkah untuk mencegah pencegahan itu. Maka Islam kata ada hukum-hukum tertentu yang dilaksanakan. Dan hukum Islam tuan-tuan tak kita gambarkan dia sebab tu dia sosah betul-betul. Dia ada. Kalau perempuan lagi pelaan, dia lagi tertutup tempat dia, yang memukul dia pun ada syarat-syarat. Dia tak macam undang-undang mahkamah biasa. Dia sebab tu tak adalah sampai hilang kita punya